Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai jirim dan struktur atom. So, sebelum kita belajar jirim dan struktur atom ni, bab ni adalah bab kedua dalam pembelajaran kimia tingkatan 4. Kita akan belajar mengenai jirim dan juga struktur atom. Dalam bab ni, secara roughly-nya kita akan belajar apa tu atom, apa tu jirim dan sebagainya. Okey. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, saya nak ingatkan kepada semua agar tumpukan perhatian. Dan juga walaupun dah belajar bab ni, kalau boleh fokus ataupun ambil buku ke catat ke, sebab bab dalam bab 2 ni iaitu jirim dan juga struktur atom ni, okay, penting ke bab ni sebab dalam bab ni kita akan belajar mengenai atom tau. So kenapa saya kata belajar mengenai atom ni penting? Sebab dalam bab 3, bab 4 dan juga bab 5 dia adalah saling berkesinambungan. Faham tak? Maksudnya apa yang kita belajar bab 2 ni iaitu basic yang kita akan gunakan dalam bab 3 nanti, bab 4 dan juga bab 5. Kita tahu semua dah belajar dah bab-bab ni. Tapi sebelum ni pun saya pun tak mahir tau semua bab yang 3, 4, 5 ni. Sebab apa? Sebab dulu bab 2 saya ni tak kuat, faham tak? Maksudnya saya tak berapa nak faham bab 2. Tapi bila saya faham bab 2 ni, bab terutamanya bab 5 dia jadi senang untuk saya faham sebab saya dah faham daripada bab 2. So, okay, kita teruskan dengan pertama dalam bab ni kita ada 4 subtopik iaitu 2.1 hingga 2.4. Saya hanya akan ajar 2.1 hingga 2.3 sebab 2.4 tu kita belajar mengenai isotop. Isotop tu saya rasa dia agak senang dan semua orang hanya boleh baca buku lah. Okay, so pertama kita pergi pada jirim. Apakah tu jirim? Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So jirim terbahagi kepada terbahagi kepada 3 iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Sejak dari kita form 1 lagi kita dah belajar mengenai pepejal, cecair dan juga gas ini. So mari kita tengok dia ada daripada pepejal, cecair dan juga gas. So okay, saya nak tekankan dalam sebenarnya dia senang je yang bahagian pepejal cecair gas. Cuma saya akan tekankan benda yang macam soalan selalu tanya dan dia agak apa tu, dia agak susah lah. Pertama, dalam keadaan jirim kita kena tahu dalam keadaan jirim kita terbahagi kepada 3 perkara yang kita perlu ingat. Kedua, pertama susunan zarah. Kedua, daya tarikan dan juga tenaga kinetik. Okey, susunan zarah tu apa? Kita tahu kan susunan kalau pepejal dia rapat-rapat, cair dia jarak-jarak sikit. Kalau gas dia memang berpisah. Dan okay, yang kedua daya tarikan. Sebenarnya daya tarikan antara zarah ni apa? Kenapa dia kata daya tarikan untuk pepejal adalah sangat kuat? Sini saya tunjukkan kat korang. So, dia macam ni tau. So, kita tahu pepejal ni dia disusun macam ni tau. Bila disusun macam ni, bila dia disusun macam ni, maksudnya daya tarikan. Maksudnya pepejal, satu pepejal ni, satu atom ni berpaut kepada satu atom yang lain sangat kuat. Itulah dia namakan daya tarikan. So, dia boleh terletak pada kedudukan dia, faham tak? Dia salah pepejal, dia macam ni, faham tak? Maksudnya dia penuh kan sebab daya tarikan dia kuat sebab dia berpegang antara satu sama lain. Dan yang kedua kita tengok cecair. Kalau cecair dia kata daya tarikan dia sederhana sebab ada yang tertarik dan juga ada yang tertarik. Kalau gas kenapa dia punya daya tarikan sangat lemah? Sebab kan gas tu dia jauh-jauh, atom-atom dia ataupun molekul dia jauh-jauh. That's why lah dia punya daya tarikan adalah sangat lemah. Yang ketiga, kita kena tengok tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni berdasarkan pemahaman saya gambarkan tenaga kinetik ni sebagai pergerakan zarah. Contohnya dalam pepejal, pergerakan zarah ni tak banyak. Maksudnya kan bila zarah tu duduk macam ni kan, kan so zarah tu kan rapat kan. So Zarah ni dia tak boleh bergerak. That's why dia punya tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu pergerakan. That's why pergerakan dia rendah sebab dia tak bergerak. Dia hanya apa tu berkembang pada kedudukan sendiri. Dan kita tengok cecair dia punya tenaga kinetik adalah sederhana sebab ada sikit yang gerak dan juga ada juga yang tak gerak. Dan juga yang gas, tenaga kinetik dia sangat tinggi sebab apa? Sebab gas kan dia bebas nak pergi mana-mana. Itulah adalah 3 perkara yang kena ingat. Sebab apa kena ingat? Kita tengok pula yang next. Bila kita belajar dalam keadaan jirim, kita tahu kita ada pendirian, peluburan, penggendapan, pemejaluapan dan sebagainya. Okey, dalam kita akan tengok dia ada macam ni. Contoh, dari gas kepada untuk pergi pepejal ialah pemejaluapan. Tapi kenapa dalam pemejaluapan tu haba
haba diserap, faham tak? Dia haba, antara haba diserap dan juga haba dibebas. Contohnya kan, kita tengok yang macam warna merah ni kan. So okay, dari pepejal nak pergi ke cair, nak pepejal dengan cair kan warna merah kan. So peleburan kan. Kenapa haba dia diserap, faham tak? So kita tengok haba diserap. Sekejap. Haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, saya bagi contoh. Ini ada dalam soalan yang saya bagi dalam Google Doc tu. Tapi 5 orang je yang jawab. Kalau yang tak jawab tu, lepas kelas boleh jawab lah. Dia ada contoh soalan macam ni. Okey, contoh. Kita nak tengok peleburan. Peleburan ialah pepejal, dari pepejal nak menjadi cecair kan. So, dari pepejal, kita tahu daya tarikan antara pepejal ni sangat kuat. Faham tak? Dia sangat kuat. Sebab dia duduk rapat-rapat. So daya tarikan antara tu kuat. So sebab sekarang peleburan dari pepejal nak pergi cecair. Kenapa bila dari pepejal nak pergi cecair tu kita gunakan haba? Iaitu haba diserap. Kenapa haba tu diserap? Haba tu diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Maksudnya kan zarah ni kan kita nak jadikan cecair. Sebab cecair kan dia macam tak rapat sangat kan. That's why kita perlukan haba untuk mengatasi daya tarikan ni. So salah baik. Sebab apa? Kita gunakan haba, iaitu haba diserap dalam molekul susunan zarah pepejal ni untuk dia jadi pecah-pecah untuk menjadi cair. Kalau nak pergi pepejal ke gas sama juga. Cuma dia antara daya tarikan yang kuat nak pergi lemah. Contohlah pula saya bagi satu contoh. Kita dari gas, contohnya dari gas, kita macam daya tarikan antara benda tu sangat kuat. So apa yang kita perlu buat untuk dia jadi kuat balik, untuk dia duduk rapat-rapat, iaitu daya tarikan dia sangat kuat. So dia akan jadi tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah menarik antara satu sama lain. So, selalunya soalan objektif dalam peperiksaan ataupun buku-buku yang saya dah jawab saya ni akan tanya macam ni tau. Dia akan bagi satu situation. Contohnya, pemerjawapan. So, kita kena tahulah pemerjawapan tu dari apa. Pemerjawapan tu dari pepejal nak pergi gas. So, macam mana sama ada haba dia bebas ke, haba dia terserap ke, dia punya daya tarikan jadi macam mana ke, dia punya tenaga kinetik, semua tu soalan tanya macam tu lah, lebih kurang dia punya format soalan tanya ni macam tu. So, benda ni kena ingat lah. Benda ni senang. Okay. Okay, dah. Kiranya dah habis untuk bahagian pepejal, bahagian giri. So, giri ni 4.1. So, kita masuk pula ke 4.2. 4.2 ni apa? 4.2 ni adalah atom, struktur of atom. So, kita belajar kat sini atom. Dalam nukleus atom, kita ada apa? Kita ada proton dan juga kita ada neutron. Dekat luar tu, kita ada petala. Petala tu elektron duduk. Faham tak? Elektron duduk. Dan petala, kita namakan dia petala. Faham tak yang luar ni? Nampak tak yang macam orbit-orbit ni? Kita namakan dia petala. Dalam nukleus ada proton dan juga neutron. So dalam terms yang kita kena ingat dalam bab 2 ni, contohnya nombor nuklear. Apa tu nombor nuklear? Nombor nuklear tu adalah bilangan proton campur bilangan nukleus. Jadi kita tengok macam mana kita, kat mana ada nombor nuklear ni, macam mana kita nak guna nombor nuklear ni. Okay, so kita ada perwakilan piawai. Perwakilan piawai tu apa? Perwakilan piawai tu selalunya kalau jadual berkala dia berbeza-beza tau. Periodic table tu dia berbeza-beza. Ada jadual berkala dia punya susunan lain. Tapi ada juga susunan yang lain. Cuma apa yang sama antara perwakilan tu adalah nombor nuklear ni dekat atas. Nombor nuklear dekat atas, nombor proton dekat bawah. So kalau contohnya selalunya dalam saya tengok, kalau kamu tengok jadual berkala, contohnya saya bagi Mg, magnesium kan. So magnesium ni atas ni dia akan tulis 24 sebab dia punya nombor nuklear tu adalah 24 dan juga nombor proton dia adalah 12. So, dia macam tu, faham tak? So, bawah ni nombor proton, atas ni nombor nuklear. Kita kena ingat nombor proton sama dengan bilangan elektron. Sebab nombor proton sama dengan juga elektron. So, kalau nak cari nukleon, so nombor proton ni, contoh kita nak cari nombor bilangan neutron dalam magnesium. So, 24 tolak lah 12. So, kita akan dapat dia punya nombor neutron adalah, bilangan neutron ni adalah 12. Itu adalah perwakilan piawai. Perwakilan piawai ni yang dalam jadual berkala lah. Tapi benda ni pun kena ingat sebab dari benda sini kita dapat tahu macam-macam. Okay.
Seterusnya kita bergerak pada raja susunan elektron dan juga raja struktur atom. So kita kena ingat contoh soalan dalam peperiksaan dia suruh kita lukis raja susunan elektron. So kalau dia suruh lukis raja susunan elektron, maksudnya dia suruh tulis bilangan elektron je. Faham? Bilangan elektron. So contoh tadi magnesium. Magnesium bilangan proton dia 12. Ya, bilangan proton dia 12. So, saya kata bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So, kita lukislah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebab petala 2 kan. So, 8, so ada 1 kat sini. Ingat, faham tak? Maksudnya, elektron tu kita cuma kena lukis bilangan elektron dekat petala dia. Faham tak? Tapi, kalau lah raja struktur atom. Dalam raja struktur atom, kita kena lukis juga susunan elektron. Sama juga yang macam sebelah ni. Cuma kita kena letak di dalam nukleus ni bilangan proton dengan juga neutron. Kan saya kata dalam nukleus kita mempunyai proton dan neutron. So kita kena tulis berapa bilangan proton dia, berapa bilangan neutron. Contohnya dalam atom ni dia ada 13 proton dan juga 14 neutron. So dalam ni kita kena lukis. So kita just lukis kat luar ni berapa dia punya ni, berapa dia punya macam tu kan. Macam tu lah. So kalau periksa dalam periksa dia tanya raja susunan elektron ke raja struktur atom, so kita kena ingat lah sebab kita kena lukis yang mana, faham tak? Okay, so seterusnya kita pergi kepada susunan elektron. Dalam susunan elektron, kan kita tahu nombor nukleon kan kan. Sebenarnya nombor nukleon adalah sama dengan jisim atom relatif yang kita akan belajar dalam bab 3. Benda tu sebenarnya perkara sama, iaitu jisim satu atom tu berapa dan juga jisim molar. Jisim molar ingat tak yang kita kena tulis gram per mol negatif 1 kan. Itu adalah jisim molar. Tiga benda ni sama. Contohnya saya suka magnesium. So saya bagi contoh magnesium. So magnesium kan dia punya nombor nuklear adalah 24. So dia punya nombor proton 12. So dalam susunan elektron kita kena tulis susunan dia macam mana untuk kita lukis rajah susunan elektron. Contohnya nombor proton adalah 12. So 282. Kenapa 282? Macam mana saya tahu 282? Sebab petala pertama had maksimum bagi elektron adalah 2. Maksudnya yang petala pertama ni nampak tak? Sekejap. Nampak tak yang pertama ni kan? Yang ni wajib 2. Faham tak? Yang tu wajib 2. Yang kedua ni petala kedua iaitu petala seterusnya dalam silibus kita belajar di maksimum dia 8. Tapi kalau ikutkan yang betul dia bukan 8, dia berapa belas lah. Tapi dalam bab kita belajar 8. So kita ingat 8 je lah. So contohlah saya bagi nombor proton dia 20, nombor proton dia 24. So susunan dia adalah 2 8 8 je 8 sekejap 24 kan sekejap. So kita kira lah. Pertama 2. So yang petala kedua 8. So petala ketiga 8. So petala keempat kena berapa? So tak tahu lah. So petala keempat dia akan jadi 6. So dalam okay, contoh yang ni kan 2886 ni kan. 2886 ni kan untuk satu atom ni yang dia punya nombor proton adalah 24. Tapi kan so dalam benda ni kita kena tahu yang belakang sekali ni adalah electron valence. Electron saya tulis kalau buruk electron valence. So apakah itu electron valence? Electron valence ialah elektron yang terletak pada petala valence. Apa pula petala valence ni? Petala valence ialah petala keluar sesuatu atom. Contohnya dalam petala valence magnesium ni. So inilah paling luar. So ini paling luar dalam inilah nama dia petala valence. Petala valence. So kita tengok dalam magnesium ni sekejap saya padam Okay dah. Dalam petala valence ni yang magnesium ni dia ada 2. So bila dia ada 2 maksudnya dia mempunyai 2 elektron valence. Okay. So kena ingatlah apakah petala valence ni. Kalau ada elektron dalam, sebab petala valence ni ialah petala keluar. Maksudnya dia paling luar, dia paling besar. So dalam kenapa dalam kita kena ingat elektron yang berada di dalam petala valence tu adalah elektron valence.
apa function kita tahu elektron valence ni? Kenapa kita kena tahu susunan elektron 288 ni apa functionnya? Itulah saya kata dalam bab ni kita belajar untuk bab lain. Contohnya dari 288 ni kita akan tahu kumpulan dan juga kala dalam bab 4. Kita akan belajar macam mana dari susunan elektron ni kita boleh tahu kan dia punya kumpulan. Dia ni apa benda, magnesium ni logam ke bukan logam ke, gas ke apa kan. So kita akan tahu dalam bab yang seterusnya. Itulah saya kata kita perlu kuat untuk bab ni, baru bab lain kita jadi smooth. Dan juga elektron valence. So apa fungsi elektron valence ni? Elektron valence ni kita belajar dalam bab 5, iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Macam mana kita nak seimbangkan ikatan ion tu, macam mana kita nak seimbangkan ikatan kovalen tu, kita belajar dalam bab 5. Okey, dalam last lah. So saya akan terangkan macam mana kita nak berbentuk satu ion dan juga satu cation ion dan juga satu anion. Dalam bab 3 kita ada belajar cation ion dan juga anion yang cikgu berulang kali suruh kita hafal. Tapi saya jujur sebelum periksa saya tak hafal pun benda tu sebab saya tak tahu apa benda tu kan. Tapi ada orang yang dia hafal tapi dia tak tahu pun sebenarnya apa function Mg2 plus, O minus, apa benda tu kan. Okay, so saya akan ceritakan sebenarnya apa benda cation, apa benda anion yang kita sibuk nak hafal tu. Sebenarnya, okay, kita tahu kan, tadi kita belajar mengenai atom. Atom ni dia akan boleh jadi ion tau. So macam mana dia nak jadi ion, dia akan terbentuk apabila sesuatu atom menerima atau menderma elektron kepada satu lagi dia akan menderma kepada yang lain lah, kiranya dia akan menderma kepada atom yang lain. Okay, kalau nak ingat senang, bila kita derma kita positif, maksudnya kita orang baik, kita positif. So kita kena ingat dia punya simbol ialah plus. Faham tak? Ialah plus. Itu maksudnya kita menerima. Tapi bila kita menerima dari orang, kita akan jadi tolak. Faham tak? Kita akan jadi negatif. Faham tak? So kita kena ingat senang je. Bila kita menerima, kita ni baik hati. So kita jadi positif. So apa function kita nak jadi positif? Apa function positif negatif ni? So kita tengok dulu. Contoh, bila kita tengok apa itu cation ion dan juga anion. Cation ion, bilangan elektron dia akan berkurang kerana atom mendermakan elektron untuk mencapai susunan elektron oktat yang stabil. Maksudnya bila cation ion ni kan kita mendermakan elektron kita kepada orang lain. Kita mendermakan. Bila kita derma kita positif. So itulah adalah cation ion. Dan cation ion apa pula anion tu? Anion bila bilangan elektron bertambah kerana atom menerima elektron untuk mencapai susunan elektron oktat yang stabil. Okey, mungkin korang kurang faham sebab ini hanyalah teori. So saya tunjukkan sikit kan. Contoh ni kan, dalam kita tengok cation ion untuk magnesium. Cation ion untuk magnesium adalah Mg2 plus. Kenapa kita ada 2 plus ni? Sebab apa? Kita tengok contoh that's why saya kata pentingnya untuk kita tahu susunan elektron susunan elektron sesuatu atom tu. Okey, contoh magnesium. Saya tengok buku dia punya nombor proton untuk magnesium. Magnesium ialah 12. So kita kena susun susunan elektron dia. So kalau 12 berapa? 2, 8, 2. So dia punya susunan elektron adalah 282. Okey. Susunan elektron ni 282. Untuk dia jadi ion, dia kena dermakan 2. Dia kena buang 2 ni. Sebab apa dia nak dermakan 2? Sebab dia nak 28. Sebab apa 28? Kita ingat bila elektron valence tu adalah 8, dia akan jadi susunan elektron oktat yang stabil. Sebab oktat tu maksudnya dia nak stabil, dia kena buang 2 sebab dia nak 8 je. Dia 8 faham tak? Kalau yang tak kurang pun kena tambah jadi 8, kalau yang terlebih pun kena buang supaya dia jadi 8, faham tak? Kalau kita buang tadi, itu ialah anion. So contoh magnesium Mg2 plus, bila kita buang 2, ingat saya kata bila kita buang, bukan kita buang, kita menderma. Bila kita menderma, kita akan jadi positif. Tapi kita buang berapa? Kita buang berapa elektron? So kita buang 2 elektron. That's why Mg2 plus terbentuk. 2 plus ni maksudnya kita buang 2 elektron. Faham tak? So yang seterusnya kita tengok pula contoh anion. Contoh saya bagi anion iaitu ion yang negatif. Anion oksigen. O
O2 minus. Kita tengok apa susunan elektron bagi oksigen jap. Kalau oksigen dia punya bilangan proton dia adalah 8. So kita kena ingat 8. So susunan elektron dia adalah untuk mencapai susunan elektron oxide. Kan saya kata elektron ni apabila susunan tu mencapai 8, iaitu susunan tu nak jadi stabil dia kena sampai 8. So apa yang oksigen kena buat kalau dia nak sampai 8? Dia kena terima 2 elektron. Kenapa dia nak terima 2 elektron? Sebab dia nak jadi 28. Bila 28, dia dah adalah satu susunan elektron oxide yang stabil. So macam mana dia nak jadi 28 ni? Dia kena tambah 2 sebab dia ada 6 je. Tapi dia nak jadi 8. So dia kena nak lagi 2 kan. So bila dia nak, kan saya kata kalau dia nak menerima dia akan jadi negatif. So dia akan jadi O2 minus. Sebab apa O2 minus? Sebab dia nak terima lagi 2. Bila dia terima dia jadi negatif kan. So dia jadi O2 minus. Begitu juga dengan beberapa, ada banyak lagi, ferrum 3+, magnesium Mg2+, zinc 2+. Benda-benda semua tu adalah berdasarkan benda ni. So benda ni kena ingatlah macam mana dibentuk cation, macam mana dia main ion. Sebab benda ni kan dalam bab 5 belajar, kita dah belajar sebenarnya tapi cuma kita faham ataupun tidak je. Kita akan belajar mengenai ikatan ion. Ikatan ion tu benda ni macam mana dia nak buang, macam mana dia nak terima. Contohnya kan, saya ada bagi soalan tau, soalan dalam yang Google Form kan, boleh jawab. Soalan tu pun macam ni ada banyak soalan mengenai ion ni. Sebab kita jangan ingat dalam bab 2 ni dia tanya macam ni, apakah keadaan sesuatu atom tak, dia tanya benda-benda yang kiranya tricky tau. Dia bagi dapat tala valence apa ni kan. Dia tanya-tanya benda macam tu lah. So kita kena ingatlah peka tentang benda tu. Saya rasa itu je kot untuk bab 2 kali ni. So saya harap semua ingatlah bab 2 ni. Apa tu bab 2, apa yang kita belajar dalam bab 2, macam mana kita nak bentuk ion, apa itu zarah subatom. Ingat cas tu saya tak ajar lah sebab benda tu macam senang boleh baca buku test. Tapi ingat sejarah dia, siapa yang kepala ni, siapa yang cakap model struktur atom ni apa kan. So kena ingat semua benda tu sebab bab 2 ni penting dan juga dia markah bonus lah sebab benda ni senang. So dia ibarat markah bonus. Semua orang boleh full mark kat sini. So saya rasa PG kot.